Okey. Korang semua sihat ke? Hai. Sihat. Okay, Alhamdulillah. Okey. Untuk pembelajaran kali ni disebabkan cikgu perasan ada minggu lepas, minggu lepas hanya 14 orang je yang hantar latihan cikgu. 14 orang sahaja. Yang dalam ni cikgu tengok ada dalam 17 ke? 17 ke? Mana yang lain? Mana yang lain? Cikgu tak nak lah sikit sangat ni. Yang laki Fahrin, Azif ni laki kan? Betul tak? Azif, Adam Imran. 3 orang je. Mana lagi 5 orang lelaki? Siapa yang dalam ni tak hantar lagi? Cikgu nak suruh buat sekarang ni. Dan hantar. Kalau tak, cikgu tak mencapai objektif cikgu. Daripada 26 orang, hanya 14 orang sahaja yang hantar. Okay, cikgu mention siapa yang tak hantar ni. Hil Hazmi. Hil Hazmi ni nama dia ke? Hil Hazmi? Tidur ke? Mana yang lain ni? Syah. Syah ni siapa? Siapa Syah? Ada dalam ni ke? Syah kenapa tak buat kerja cikgu? Okey. Untuk yang hantar Nurul Najla, Fahrin, Danish Rifki, Aziz, Batrisha, Rabiatul, Raihana, Nur Aini Sofia, Yusrina, Putri Hamra, Darwisyah, Ada Imran, Alia Batrisha dan Zara Sofia. Itu sahaja. 14 orang. Mana yang lain? Tak susah pun cikgu punya tu kerja. Okey. Untuk yang 14 orang ni dia orang terselamat lah daripada kena bebeng dengan cikgu kan. Yang lagi beberapa orang ni yang masuk tapi dia tak buat. Alifah ni nama dia ke? Alifah ni nama dia Okey. Cikgu tulis ni nama siapa yang ada ni tapi dia tak hantar. Siapa tadi? Yang alamak ni tulisan apa ni? Yang Murta Marhaban ni. Tahu tak siapa kawan korang ni? Murta Marhaban ni siapa? Tadi dia jawab. Left dah ke? Janganlah left. Mana? Syah. Syah dah hantar belum? Cikgu, lupa hantar. Lupa hantar? Okey, hantar kat cikgu. Okey, apa nama awak? Syah. Apa tu nama dia? Nama penuh. Syanuratika. Syanuratika. Betul. Okey, sekejap. Kita tengok senarai nama Okey, Danish dah hantar. Nur Ainin Sofia dah hantar. Oh, yang tu dia line slow. Okey, tak apa. Yang untuk line slow tu buat nanti Ajib ni siapa Ajib? Siapa nama penuh dia? Tahu tak? Ya kalau mak dia rosak ke apa ke, yang lain boleh respon. Ajib, nama awak apa? Azif. Azif. Oh, Azif dah hantar. Okey. Alifah. Hil Hazmi. Yang tak ada lagi nama dia. Cikgu pun nak marah. Cikgu nak kamu siapkan je. Kerja tu pun tak susah pun. Khalif Irfan. Okey, Zara Sofia dah. Sekejap, cikgu tengok lagi. Syahina dah. Raihana dah. Raihana ni kakak dia tu Betul tak? Betul. Okey, nama awak siapa? Hazikah, betul? Kan Hazikah kan? Okey, dah.
Batrisya. Okay, Batrisya dah. Ada 2 orang Batrisya ni. Oh, dua-dua dah hantar. Okay, tak apa. Puteri Hamra ke ni? Betul tak? Puteri. Betul, okay. Lagi... itu saja kot. Alright. Okay. Untuk yang cikgu mention nama tadi, mohon siapkan janganlah tak siapkan. Simple je cikgu punya soalan tu. Kalau tak dapat buka link tu, bagi tahu cikgu. Cikgu boleh bukakan untuk korang. Kalau tak, minta kawan bukakan. Okay. Kita sambung pembelajaran yang seterusnya. Disebabkan minggu lepas, ramai pelajar yang tak dapat nak join kita punya kelas yang Google Meet tu. Jadi cikgu akan cover up balik Negeri Sembilan dan juga Perlis. Boleh kan? Okay. Okay, ada tak slide cikgu kat depan ni? Keluar tak? Keluar. Okay. Ya. Kejap tau. Okay, untuk yang siapa yang dah masuk minggu lepas, siapa yang sempat Google Meet minggu lepas, dia advance lah untuk dia sebab dia dah belajar Negeri Sembilan ni kan. Tapi disebabkan hanya berapa orang je yang masuk, cikgu kena terangkan jugalah. Okay. Dia start yang ni Jadi cikgu laju-lajukan je. Okay, Negeri Sembilan. Negeri Sembilan ni sebab apa dipanggil Negeri Sembilan? Sebab dia ada 9 buah negeri atau kawasan ataupun daerah. 9 kawasan ni yang ada yang dekat slide cikgu ni. Sungai Ujong, Jelebu, Jempol, Johor, Rembau, Tampin, Ulu Muar, Ines dan Gunung Pasir. Okay. Asalnya macam mana boleh terjadi Negeri Sembilan ni? Negeri Sembilan ni ialah naungan daripada Kesultanan Johor Riau. Masyarakat Minangkabau ni dia daripada Sumatera. Lepas tu dia merantau, dia mendiami kawasan dekat kawasan Negeri Sembilan. Lepas tu pada tahun 1770 penghulu luak iaitu Sungai Ujong. Penghulu luak tu yang 4 kawasan tu kena ingat lah. Sungai Ujong, Jelebu, Johor dan Rembau dia hantar utusan untuk jemput Raja Minangkabau. Kenapa dia nak jemput Raja Minangkabau tu? Anak Raja Minangkabau tu. Sebab dia nak jadikan anak Raja Minangkabau tu raja di dekat Negeri Sembilan. Macam tu. Okay. Lepas tu, kita tengok Raja Melewar ni. Raja Minangkabau ni telah bersetuju untuk mengutuskan Raja Melewar sebagai pemerintah Negeri Sembilan. Dia dah bersetuju. Lepas tu baginda ni, Raja Melewar ni mengasaskan kerajaan Negeri Sembilan pada tahun 1773. Kita tengok tadi, dia ni
1770. Bila 3 tahun selepasnya 1773, Raja Melewa ni menjadikan Seri Menanti sebagai pusat pemerintahan dan dia mengasaskan kerajaan Negeri Sembilan. Baginda dia menggunakan gelaran Yang Tuan Seri Menanti. Baginda diiktiraf oleh Kesultanan Johor Riau. Diiktiraf oleh Kesultanan Johor Riau. Nanti kita belajar kenapa perlunya pengiktirafan ni. Okey. Yang Tuan Antah. Yang Tuan Antah ni baginda merupakan antara pemerintah yang masyhur. Sebab apa dikatakan dia masyhur? Sebab dia ada sumbangan dia yang tersendiri. Antaranya ialah berusaha menjamin keamanan negeri daripada campur tangan luar. Yang kedua, pemerintahannya yang stabil membolehkan Negeri Sembilan ni menjalinkan hubungan perdagangan dengan kerajaan lain. Okay. Tapi apabila Yang Tuan Lenggang dimangkat, berakhirlah tradisi melantik pemerintah dari Minangkabau. So habislah dia punya keturunan dia. Yang Tuan Radin, putera Yang Tuan Lenggang ditabarkan sebagai pemerintah pada tahun 1830 dan baginda merupakan waris pemerintah tempatan. Tapi yang menjadi masalahnya sekarang, kuasa memilih Yang Tuan ni masih lagi ditentukan oleh 4 undang. Undang yang 4 tu. Sungai Ujong, Jelebu, Johor, Rembau. Ingatlah 4 kawasan ni. Ingat, kalau nak ingat Rembau, ingat lagu Rembau Most Wanted tu. Ingat lagu Rembau Most Wanted tu. Tapi ingat lagi 3. Sungai Ujong, Jelebu, Johor. Yang itulah Yang Tuan undang yang 4. Undang yang 4. Yang Tuan Besar Negeri Sembilan kekal bersemayam di Seri Menanti dan istana di Seremban pula sebagai istana hinggap. Okey. Kita masuk pada kerajaan Perlis. Okey. Kerajaan Perlis ni macam mana dia boleh terjadi? Dia ada pengaruh daripada Kedah dan juga Siam. Siam ni apa sekarang? Negeri apa? Negeri pula. Negara apa Siam sekarang dipanggil? Tahu tak? Thailand. Pandai. Pada awalnya, Perlis ni adalah sebahagian daripada wilayah Kedah. Bila terjadinya pelantikan Syed Hussein Jamaluddin sebagai pemerintah, so terjadinya asas pembentukan kerajaan Perlis. Kita tengok dekat tempat ni. Ni Perlis, Kubah Basu, Kedah. Ni adalah negeri-negeri naungan Siam. Sebab sebelum ni dia adalah daripada naungan Siam. So sebelum terjadinya Perlis, dia adalah di bawah naungan Siam juga. Okey, kita tengok pada gambar rajah ni. Gambar rajah ni adalah menyatakan bahawa peringkat-peringkat ataupun susur galur pemerintahan di Perlis. Daripada sultan-sultan ni. Okey, kita tengok sultan yang atas ni, Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Sultan Diauddin Mukarram Shah 1 dan Mukarram Shah 2 ni menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan Kedah. Pada sebelum ni, Perlis ni dia bukannya macam sekarang. Macam sekarang Perlis ni adalah negeri dia tersendiri. Tapi sebelum ni kan Perlis di bawah Siam dan juga Kedah. So Sultan Muhyiddin ni Mukarram 1 dan juga 2 dan juga Muhyiddin Mansur Shah, dia menjadikan Perlis sebagai pusat pemerintahan Kedah. Kalau Sultan Kedah yang ke-14 pula, Sultan Muhyiddin Mansur Shah, Kota Sena telah dibina dan kota ini menjadi asas kepada perkembangan Bandar Kangah. Sekarang kalau kita pergi Perlis memang biasa dengar Bandar Kangah kan. Ada tempat-tempat yang cantik untuk dilawat dekat Perlis. Walaupun di negeri dia kecil tapi banyak tempat dia yang menarik untuk dilawati. Okey. Seterusnya kita tengok Sultan Diauddin Mukarram Shah 1, Kota Kayan diasaskan dan dibangunkan, merangkumi kawasan pelabuhan Kuala Perlis dan Kota Keran. Pada tahun 1688, tapi baginda dibangkat dan dibangunkan di Kota Kayan Perlis. Kota Kayan dibangunkan dan juga bila dia meninggal, dia pun dikebumikan di Kota Kayan. Kalau kita tengok Sultan Kedah yang ke-21, tengok yang ni pula. Semasa menjadi Raja Muda, baginda membangunkan Kota Kayang 2 pada tahun 1798. Beliau ni membentuk Mukim Ara dengan melantik Syed Harun Jamaluddin sebagai penghulu. Penghulu tu ketua lah. Syed Hussein Jamaluddin, apa yang dia buat? Syed Hussein Jamaluddin dia banyak dia punya sumbangannya. Di mana dia mentadbir Perlis semasa wilayah Kedah ni terdiri daripada Setul, Perlis, Kubang Pasu dan Kedah ni di bawah pengaruh Siam.
Dia memerintah pada waktu tersebut. Pada tahun 1843, Siam mengiktiraf baginda sebagai pemerintah Perlis dan bergelar sebagai Pia Songkram Ramu Wicik Wilis Asmara Pia Perlis. Nama dia ni agak rumit sikit sebab dia punya nama tu ada unsur-unsur Siam. Tapi tak apa, boleh je kita ingat kan. Kita selalu tengok cerita drama Korea, boleh je ingat nama kan. Yang ni kita ingat yang Thailand pula kan. Okey. Pada tahun baginda menjadikan Arau sebagai pusat pemerintahan Perlis. Pelantikan baginda menjadikan Perlis sebagai sebuah negara yang berdaulat. Untuk makluman murid juga, keturunan Jamaludin yang bergelar Said ni memerintah Perlis sampailah kini, dan pemerintah ini menggunakan gelaran Raja Perlis. Kalau kita Sultan kan, Sultan Pahang, Sultan Kedah, tapi kalau Perlis dipanggil Raja. Okey. Ni sedikit maklumat di mana setiap 3 tahun Perlis akan hantar bunga emas ke Bangkok sebagai tanda persahabatan dan menjamin keselamatan. Bunga emas merupakan sepohon bunga emas serta perkakas pengiring yang kadarnya ditentukan oleh pihak raja dan kerajaan Siam. Okey, sebabkan hari tu kita buat kelas malam kita buat kelas Google Meet, tak ramai yang masuk, tapi ada kawan kamu yang tanya, Perlis ni kan hantar bunga emas ke Bangkok, ke Thailand kan, apa timbal balas yang Perlis akan dapat? Jawapan dia, Bangkok ni akan menjamin keselamatan Perlis. Sebab itulah adanya hubungan timbal balik antara mereka ni. Antara Perlis dan juga Bangkok. Okey. Untuk yang tu kita dah buat kan latihan dia kan. So siapa yang tak hantar lagi tu, mohon hantar ke cikgu. Kita sambung yang seterusnya. Sekejap. Okey, yang tadi faham tak semua? Faham kan? Tak susah apa tadi sebab cikgu pun dah recall balik je apa yang kita dah belajar. Boleh kan? Boleh, okey. Okey, melalui gambar ni, apa yang korang faham? Tiba-tiba je cikgu buat macam ni. Ada bendera Perlis, bendera Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah, Anak Panah, tiba-tiba negeri-negeri Melayu yang lain. Apa maksud dia? Boleh tak siapa-siapa respon yang faham? Boleh? Faham tak apa yang nak disampaikan melalui gambar cikgu ni? Ada gambar-gambar tangan lagi kat belakang tu. Apa dia tu? Boleh tak respon? Faham tak melalui gambar ni apa yang cikgu nak sampaikan? Danish nak speaking tu. Nak speaking. Nak cakap tu. Nak cakap apa Danish? Negeri yang diperintah oleh negara lain. Macam tu. Bukan. Apa tu? Ada maksud tau gambar dekat belakang ni, gambar tangan tu bersatu padu apa semua ni. Lepas tu cikgu letak pula 4 buah kerajaan yang kita dah belajar tu, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis. Tiba-tiba ada pula kat sini negeri-negeri Melayu yang lain. Boleh tak siapa boleh jawab? Kita dah habis dah yang tadi. Yang bab tadi kita dah habis dah. Yang ni kita masuk bab yang baru pula. Apa maksud ni? Yang tu di bawah naungan. Di bawah naungan, betul ke? Cuba kamu tengok buku teks kamu. Hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu lain. Pandai. Maksudnya hubungan 4 buah kerajaan ni dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Sebab itulah cikgu letak tangan-tangan tu. Sebab nak tengok korang ni faham tak? Macam kebat sikit lah. Fikir dalam sikit, fikir jauh sikit. Kenapa adanya tangan-tangan tu? Maksudnya hubungan 4 buah kerajaan ni dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Boleh tak sebutkan negeri-negeri Melayu yang lain? 1 ke 2 ke, apa negeri-negeri Melayu yang lain selain daripada 4 buah ni. 4 buah bendera ni. Boleh tak? Okeylah.
Satu atau dua je. Melaka, okey, pandai. Lagi? Lagi satu lagi? Johor. Selangor. Johor, Selangor. Okey, boleh, betul. Okey, kita akan masuk bab yang seterusnya, hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Hubungan, apa itu hubungan? Relationship. Biasanya korang tahulah relationship ni kan. Couple-couple je, tak adalah. Guna je. Dia maksudnya hubungan. Hubungan maksudnya perkaitan di antara empat buah kerajaan ni, Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan, Perlis dengan negeri-negeri yang lain. Apa hubungan dia? Okey, kita akan masuk slide seterusnya. Okey, pengenalan. Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ni telah muncul sebagai kerajaan yang berdaulat. Kita dah belajar dah pun. Tadi baru je habis Negeri Sembilan dan juga Perlis. Sebagai empat buah kerajaan ni adalah sebuah kerajaan yang berdaulat. Kerajaan. Lepas tu setiap kerajaan ni telah berusaha memantapkan pemerintahan masing-masing dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Itu maksudnya time tu dah ada hubungan lah. Diorang dah start nak adakan hubungan antara satu sama lain. Lepas tu hubungan tersebut terjalin dalam aspek diplomatik dan perdagangan. Diplomatik dan perdagangan. Okey, yang ni korang kena ingat ni, terdapat 3 asas hubungan iaitu keserumpunan, geografi dan juga agama. Okey, kita masuk yang nanti kita akan tahu apa yang dikatakan dengan keserumpunan, geografi dan agama itu dengan perhubungan. Okey. Pada peringkat awal pengasasan, setiap kerajaan ni dia menjalinkan hubungan luar sebab apa? Sebab dia nak mengukuhkan kedaulatan negara diorang. Perlunya bantuan. Tak boleh kalau diri sendiri mungkin agak sukar. Macam korang juga. Macam contohlah korang study group kan. Kalau korang seorang-seorang, mungkin korang akan dapat sikit je dia punya info ataupun maklumat-maklumat tu. Tapi bila korang bila kamu semua buat study group, contohlah macam Alia dia ketua kan, lepas tu Syahina dia orang kedua, dia pegang maklumat yang ni, lepas tu Yusrina dia faham maklumat yang ni. So bila korang bergabung, korang akan kukuh lah, makin kuat. Macam tu juga kerajaan-kerajaan zaman dulu, kerajaan-kerajaan Kelantan, Kedah, Perlis, Negeri Sembilan, apa semua ni, Melaka, Selangor, apa semua tu, dia menjalinkan hubungan luas sebab nak mengukuhkan kedaulatan kerajaan-kerajaan masing-masing. Pemerintah ni telah hantar utusan ke negeri Melayu yang lain bagi mendapatkan pengiktirafan kedaulatan kerajaan. Okey, macam itulah. Bila dah dapat pengiktirafan, so sebuah kerajaan tu akan berdaulat lah. Kestabilan dalam negeri kemudiannya mendorong pemerintah berusaha menjalinkan hubungan luar untuk kemakmuran negeri. Dia adanya hubungan sesama diorang pada waktu tersebut. Okey. Keserumpunan. Okey. Apa maksud keserumpunan ni? Keserumpunan ni adalah persamaan. Persamaan dalam aspek bahasa dan budaya mendorong wujud hubungan dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Persamaan ini memudahkan interaksi sesama kerajaan. Setiap kerajaan bersikap toleransi dan menerima budaya amalan budaya kerajaan lain. Okey. Apa yang dimaksud dengan serumpun ni adalah first kali yang penting dia adalah dari segi budaya dan bahasa. Nampak ni, cikgu highlight kan, aspek bahasa dan budaya. Apabila bahasa dan budaya kita sama, kita lebih mudah untuk berhubung. Macam contohlah kan, walaupun dalam semenanjung Malaysia ni ada yang boleh cakap logat Pahang, ada yang boleh cakap logat Kedah, ada yang boleh cakap logat Negeri Sembilan, ada yang boleh cakap logat Kelantan, tapi dalam masa yang sama diorang pun boleh cakap bahasa Melayu. Bahasa Melayu baku ataupun bahasa Melayu biasa. Macam contohlah cikgu kan. Contohlah cikgu asal Pahang, tiba-tiba cikgu dapat belajar dekat Perak. Dengar pula orang Perak bercakap. Walaupun cikgu tak pandai bercakap Perak, tapi cikgu faham apa yang diorang cakap. Sebab itulah boleh jadi serumpun dekat situ. Okey, begitu juga kalau kita tengok contoh, kalau contoh budaya kita dengan Indonesia. Kalau cikgu bagi contoh dekat Instagram, TikTok lah biasanya kan. Cikgu pun ada TikTok. Tapi cikgu tengok TikTok tu
Biasanya untuk sejarah, untuk geografi apa semua tu kan. Untuk maklumat-maklumat tu lah kan. Lepas tu kalau korang tengok TikTok, perasan tak? Indonesia selalu je cakap Malaysia ni claim kita punya, kita ni claim dia punya lah. Apalah apa bergaduh-gaduh lah. Kan? Dia cakap kain batik ni asal daripada Indonesia. Lepas tu dia cakap apa lagi silat daripada Indonesia. Tapi sedangkan kita adalah sebuah kerajaan alam Melayu yang sama dulu. Sebab itulah kita punya bahasa dan budaya lebih kurang. Okay. Ni tengok satu video TikTok ni Sekejap. Harap-harap okey lah, tak sekat-sekat. Kalau sekat-sekat sikit tak apa, cikgu akan terangkan. Sekejap line nampak sikit. Sekat-sekat sikit Sekat-sekat sikit tapi tak apalah. Asalkan korang nampak dia punya perkataan. Yang korang fokus pada Malaysia dan juga Indonesia tau. Yang yang bawah tu tak payahlah. Yang yang mereka tu tak payah. Okay, nampak tak dia punya perkataan-perkataan? Nampak? Nampak. Okay. Nampak tak kita punya serumpun dengan Indonesia? Ni Indonesia lah. Kemarin nampak Indonesia cakap semalam, kemarin Malaysia pun cakap kemarin kan. Lepas tu lagi satu kita tengok. Sekejap Okay, Malaysia petang, pagi petang, Indonesia sore. Tapi kalau macam contoh korang, sore tu korang pernah dengar kan, betul tak? Faham je kan? So kita ni adalah serumpun. Yang tu contoh cikgu bagi antara Indonesia dan juga Malaysia. Tapi kita belajar ni negeri-negeri Melayu. Tapi lebih kurang je cikgu nak fahamkan korang apa maksud itu serumpun. Kita sama dari segi budaya dan juga bahasa. Sebab itulah memudahkan lagi interaksi sesama kita, sesama negeri-negeri Melayu dan juga negeri-negeri 4 buah kerajaan tu. Kelantan, Kedah, Perlis dan juga Negeri Sembilan. Okey. Tengok ni peribahasa. Seikat bagai sirih, serumpun bagai serai. Maksudnya bersatu padu dan semua fakat. Okey. Sepadan antara negeri yang berjiran memudahkan perhubungan. Yang ni geografi pula. Dari segi geografi. Antara tarikan perhubungan termasuklah hasil sumber alam dan sumber bumi. Sungai penting sebagai laluan perhubungan yang dikongsi secara bersama-sama antara negeri. Kepentingan sungai ni mendorong setiap negeri berusaha menjamin keselamatan laluan tersebut. Pembentukan pelabuhan di pinggir sungai telah menggalakkan hubungan negeri berjiran dan juga kuasa luar. Bila adanya sempadan, okey contohlah sempadan. Tengoklah kita punya peta. Kita tengok peta semenanjung Malaysia. Kita rapat-rapat, betul tak? Sepadan-sepadan je. Kalau yang ni Pahang. Nampak ni Pahang. Lepas tu yang ni Kelantan kat sini. Lepas tu yang ni Johor. Sepadan dekat-dekat. Lepas tu kita ada jalan perhubungan waktu zaman dulu, iaitu di mana? Sungai. Sebab itulah sungai penting waktu zaman dulu. Sebagai sumber makanan, perhubungan, apa semua tu. Disebabkan kita punya faktor geografi lah yang memudahkan lagi perhubungan di antara 4 buah kerajaan tadi. 4 buah kerajaan tu korang sedia maklum lah. Kedah,
yang cikgu sebut tadi, Kedah, Perlis, Kelantan dan juga Negeri Sembilan dan juga negeri-negeri Melayu yang lain. Sebab itulah pentingnya sungai waktu zaman dulu. Okey, agama. Agama ni berlaku melalui penerimaan Islam oleh pemerintah. Pemerintah yang start bawanya agama. Agama Islam ke Buddha ke apa semua, tapi kebanyakan kita dekat tempat kita ni adalah agama Islam yang mudah sebar. Diperkukuhkan lagi dalam kegiatan keagamaan menerusi peranan ulama. Ulama ni penting sebab diorang lah yang menghubungkan masyarakat dalam kawasan kita ni. Berkongsi pendidikan agama menerusi kehadiran penuntut dari pelbagai wilayah. Okey. Kalau macam contohlah korang kan, nenek ke atuk ke yang masih ada ataupun yang dah tiada, kalaulah korang sempat bercerita dengan diorang ke apa semua, mesti korang tanya kan, atuk dulu atuk belajar dekat mana, atuk belajar sampai mana. Lepas tu adalah contohlah dia cerita atuk pernah jadi askar Jepun dulu, tapi atuk pernah belajar dekat pondok. Nampak tak, institusi pendidikan agama itulah yang menyebabkan perhubungan di antara negeri-negeri tersebut. Masyarakat dalam negeri-negeri kerajaan-kerajaan Melayu ni. Bila belajar dekat pondok, dia macam-macam kawasan lah ada. Contohnya daripada Pahang, dia nak belajar pondok dekat Kelantan. Kelantan kan memang famous dengan pondok kan. Sebabkan itulah adanya perhubungan di antara negeri-negeri tersebut. Okey, contoh. Ni adalah gambar Masjid Kampung Laut di tebing Sungai Kelantan. Dia membantu usaha penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat tempatan dan juga pedagang luar. Orang memondok dekat masjid-masjid ni. Lepas tu, kita tengok hubungan diplomatik. Okey. Tadi kita dah belajar pasal keserempunan, faktor-faktor macam mana boleh yang ada hubungan ni kan. Okey, kita tengok pada agama, lepas kita tengok pada hubungan diplomatik. Okey, kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis ni telah menjalinkan hubungan diplomatik dengan negeri Melayu yang lain. Hubungan diplomatik ni macam mana diorang boleh wujud? Dari segi periktirafan, pertahanan dan juga perkahwinan. Tadi yang cikgu bincangkan tentang periktirafan. Perlunya periktirafan daripada kerajaan-kerajaan yang lain untuk dapatkan kerajaan diorang yang berdaulat. Okey, faham tak apa yang cikgu terangkan ni? Faham tak? Macam mana boleh adanya hubungan apa semua ni? Okey. Ni adalah gambar perkahwinan diraja. Biasanya zaman dulu dia adalah kebanyakan hubungan-hubungan ni dari segi perkahwinan diraja lah. Kalau kita tengok okey, agung kita sekarang dikahwin dengan siapa? Isteri dia tu, Permaisuri Azizah tu. Permaisuri Azizah tu daripada mana? Cuba teka. Tahu tak? Dia daripada negeri mana? Johor. Ada siapa tahu? Johor. Pandai. Daripada Johor. Kalau Sultan, kalau Agung pula daripada mana? Faham. Agung kita yang sekarang. Pahang. Nampak tak perkahwinan antara diraja tu yang menyebabkan hubungan di antara negeri-negeri Melayu waktu zaman dulu. Okey, kalau periktirafan ni bertujuan mengesahkan sultan ni sebagai pemerintah. Hal ini mewujudkan hubungan di antara kerajaan berdaulat dan juga yang mempunyai taraf yang sama. Contoh, pada abad ke-15 Sultan Mahmud Shah, pemerintah Kesultanan Melayu Melaka, diiktiraf kerajaan Kedah sebagai kerajaan yang berdaulat. Manakala kerajaan Kedah ni mengakui pertuanan Sultan Melaka. Kesultanan Melayu Melaka ni dia dah iktiraf kerajaan Kedah. So Kedah ni dia kena akui lah bahawa Sultan Melaka tu adalah pertuanan kepada dia kan. Pada tahun 1775 abad 18 pula Sultan Terengganu ni telah mengiktiraf kerajaan Kelantan yang diasaskan oleh Long Yunus. Dia dah belajar dah sebelum ni di mana Long Yunus ni kan dia dah menyatukan Kelantan Barat dan Kelantan Timur. Jadi bila dia dah menyatukan tu, Sultan Terengganu lah yang iktiraf dia. Bila terjadinya pengiktirafan ni, so adanya perhubungan di antara negeri-negeri tersebut. Kalau macam contoh yang pertama ni, Melaka dan juga Kedah. Kalau yang kedua ni, Kelantan dan juga Terengganu. Nampak tak adanya hubungan antara mereka? Okey. Pertahanan ni adalah maksudnya macam keselamatan apa semua, mempertahankan sesuatu. Pertahanan ni merupakan aspek yang penting
dalam memastikan kelangsungan sebuah kerajaan. Kalau kita tak ada pertahanan dalam sebuah kerajaan kita, so akan cepatlah hancur. Maksudnya kita susah untuk dapatkan sebuah negara yang berdaulat dan juga aman. Okay, kalau kita tengok sekarang kan Palestin, walaupun dia ada tentera sendiri, Al-Qassam apa semua tu, tapi tetap juga orang Israel ni membedil masyarakat diorang. Walaupun hari tu dah adanya genjatan senjata, tapi tiba-tiba diorang serang lagi Palestin ni kan, masyarakat Palestin. Ada yang sembuh dengan air longkang, memang teruk lah kan. So bila adanya pertahanan sebuah negara ni akan melangsungkan lagi sebuah kerajaan yang berdaulat. Hubungan pertahanan yang diwujudkan dapat mengekalkan kedaulatan sebuah kerajaan daripada campur tangan kuasa asing. Okey, contohnya Long Yunus ni mendapat bantuan ketenteraan daripada kerajaan Terengganu dan kerajaan Reman di Hulu Perak dalam usaha untuk menyatukan Kelantan. Waktu Long Yunus ni dia nak menyatukan Kelantan Barat dan Kelantan Timur, dia adanya bantuan ketenteraan daripada Terengganu dan juga kerajaan Reman dekat Hulu Perak. Dulu kita pernah ada kerajaan Reman. Okey, kalau contoh yang kedua, Long Rafa dari kerajaan Reman dilantik sebagai Perdana Menteri Kelantan. Merangkap Panglima Perang telah membantu mengekalkan keamanan dekat Kelantan. So pentingnya pertahanan dalam sebuah negara. Macam kita tengok Malaysia sekarang kan, kita adanya tentera kita yang tersendiri. Kalau Johor dia ada tentera dia yang tersendiri. Lepas tu kita ada polis kita yang tersendiri, polis tentera apa semua tu. Yang itulah dinamakan sebagai pertahanan sebuah negara. Kalau macam contohlah negara kita diserang, tiba-tiba kita yang tengah belajar ni, korang macam cikgu sendiri pun tak mampu nak serang balik kan, sebab cikgu tak belajar dari segi pertahanan diri ke apa, tak. Kalau askar apa semua ni, diorang belajar. Seandainya negara diserang ke apa semua, diorang ada pertahanan tu. Okey, last kali, perkahwinan. Okey, tadi cikgu pun dah terangkan biasanya perkahwinan ni macam mana boleh terjadinya perhubungan. Perkahwinan dia antara diraja, antara sebuah kerajaan merupakan amalan tradisi kerajaan negeri Melayu. Perkahwinan diraja akan merayakan hubungan dan menjamin kedaulatan sebuah kerajaan. Okey, contoh yang pertama, Sultan Mahmud Shah dari Melaka berkahwin dengan orang Kening, iaitu Puteri Kelantan. Ni Melaka dengan Kelantan, nampak tak perhubungan diorang? Hasil perkahwinan ini melahirkan Raja Muzaffar yang kemudiannya menjadi Sultan Perak yang pertama. Anak diorang jadi Sultan Perak. Yang contoh kedua, Tengku Muhammad, putera Sultan Terengganu berkahwin dengan Cikgu Wan, iaitu Puteri Long Yunus. Contoh yang ketiga, Raja Perlis iaitu Raja Syed Hussein berkahwin dengan Tengku Nur Asyah iaitu cucunda kepada Mukarram Shah Sultan Kedah yang ke-20. Berkait-kait diorang ni kan. Sebab itulah adanya perhubungan di antara diorang. Okey. Kita tengok pada seterusnya hubungan perdagangan pula. Okey. Hubungan perdagangan ni dari segi pelabuhan. Antara kerajaan melalui aktiviti perdagangan dekat pelabuhan. Sebab itulah zaman dulu pelabuhan penting. Pelabuhan ni menjadi asas kepada pembentukan hubungan dengan pedagang tempatan seperti Melaka, Perak dan Johor serta pedagang luar dari Siam, China, Arab dan Kemboja. Okey, yang ni negeri-negeri yang dibagikan contoh lah. Contoh Kedah. Kedah dia ada Pengkalan Lebah Bujang, Pengkalan Kuala Merbuk terletak di Sungai Merbuk. Pengkalan Kuala Muda di Sungai Muda. Sultan Muhammad Jiwa ni pada 1472 sampailah 1506 telah memperkemaskan penggunaan mata wang Kedah di pelabuhan. Orang zaman dulu dia berjual beli dekat pelabuhan. Satu pentingnya hubungan, penting adanya pelabuhan. Sebab dekat situlah adanya hubungan perdagangan, hubungan jual beli antara mereka. Okey, Kelantan pula. Okey, yang ni Niha tahu Pangkalan Kuala Muda dekat Kuala Muda, dekat Sungai Muda. Gambar dia sekarang, cikgu ambil daripada internet. Okey, Kelantan pula Pangkalan Galuh yang bermaksud pangkalan pemata dibina di Sungai Kelantan. Menggunakan mata wang logam dinar dalam urusan perdagangan sejak tahun 1181 lagi. Diorang jual beli menggunakan wang logam dinar. Okey, kalau Perlis pula dekat pelabuhan Kuala Perlis di Sungai Perlis. Pekan Kanga yang terletak di pertemuan cabang anak Sungai Perlis menjadikan tempat pertemuan pedagang. Negeri Sembilan pula Pengkalan di Sungai Linggi
Pedagang rembang menguasai aktiviti perdagangan dengan pedagang luar. Okey, kalau korang perasan, korang tengok cerita zaman dulu kan, cerita P.Ramlee ke apa ke, mesti ada cerita pasal pelabuhan-pelabuhan ni. Diorang ramai-ramai dekat pelabuhan tu kan, jual beli apa semua, lepas tu adanya pedagang daripada luar, sebab tu lah adanya hubungan perdagangan. Okay, yang ni gambar dekat Lembah Bujang. Lembah Bujang. Ini tadi yang kalau kamu tengok dekat buku teks kamu kan, yang dekat muka surat 150 yang dekat bawah tu. Inilah perahu sagur. Dia buat daripada batang balak yang ditebuk dan digunakan untuk membawa hasil. Membawa hasil dagangan tempatan ke pelabuhan Lembah Bujang Kedah. Ni. Kalau kamu tengok dekat muzium arkeologi Lembah Bujang. Siapa pernah pergi muzium arkeologi Lembah Bujang? Ada tak yang pernah pergi? Tak pernah. Nanti kalau macam tu lah dah habis COVID ke apa, try pergi sana. Best sebab Kedah kan antara kerajaan yang tua kan. Jadi dia banyak tinggalan sejarah-sejarah dia yang tersendiri. Gambar-gambar ni nampak ni. Ni gambar dalam ni tahu muzium arkeologi tu. Masuk je, cikgu pernah pergi. Masuk je dekat dalam pintu tu, terus ada yang ni. Yang gambar yang kedua ni. Dia tunjuk dia punya kawasan dekat Kedah tu, nampak pedagang-pedagang luar apa semua datang. Adanya hubungan dekat situ. Okay. Yang ni gambar cikgu. Gambar cikgu pula. Gambar best cikgu. Tapi laki lah. Gambar kita orang tak tahu dah ke mana. Kalau korang nak tengok ada dekat IG ni. Farebi perform. Cikgu punya badge dekat Lenggong. Galeri Arkeologi Lembah Lenggong. Dalam tu memang best lah. Kita nampak macam-macam. Tinggalan-tinggalan sejarah dekat Kedah. Dekat Kedah, dekat Lenggong ni. Memang best. Ini best cikgu yang lelaki lah. Okay. Yang ni pula kita orang pergi dekat Lembah Bujang juga, nampak ni. Lembah Bujang. Dia best cikgu. Best sangat dekat sana. Tengok tempat-tempat yang bersejarah. So nanti kalau macam habis COVID, ajaklah. Ajak mak ayah. Kakak ke abang ke, jom pergi Lembah Bujang. Kita tengok tempat-tempat yang sejarah dekat sana. Banyak tempat-tempat sejarah yang dekat sana. So kita boleh tengok. Kalau macam tadi kan, ni perahu ni. Perahu sagur ni. Untuk membawa hasil dagangan tempatan ke pelabuhan Lembah Bujang Kedah. Ni lah dia punya. Kalau korang pergi sana, korang dapat tengok depan mata sini. Oh, yang ni yang aku belajar dulu dekat bab 8 tu. Bab 8 kan? Betul lah, bab 8. 8.2. Korang boleh tengok kat sini. Kat sini. Best. Cikgu pergi tu 3 hari 2 malam. Berkemah. Rasa macam nak pergi lagi. Best. Sebab dia punya kawasan tu macam tenang je. Tengok kawasan-kawasan candi-candi kat situ. Ni ada. Sayangnya banyak gambar yang dah hilang. Jadi macam cikgu tak dapat tunjuk sangat dekat kawasan-kawasan yang cikgu pergi tu. Okey, yang seterusnya barangan dagangan. Bila adanya pelabuhan, confirm lah diorang bawa barang dagangan diorang. Barangan dagangan. Kita punya negeri-negeri Melayu ni kaya dengan hasil bumi dan pelbagai jenis barang dagangan yang menyebabkan jadi tarikan antara pedagang tempatan dan dari luar kawasan kita ni. Keperluan terhadap barang dagangan ini mendorong berlakunya hubungan perdagangan antara kerajaan. Okey, kalau kat Kedah ni, Kedah kita tengok dia memperdagangkan dia jual beras, garam, damar, kapur barus dan emas urai. Ni beras. Yang ni arang kayu, yang ni biji timah. Yang ni ikan kering. Kedah juga merupakan pembekal gading dan gajah bagi perdagangan entrepotnya. Okey, kalau Kelantan ni memperdagangkan emas dan dikunjungi oleh pedagang dari dalam dan luar Kepulauan Melayu. Okey. Kalau Perlis ni memperdagangkan beras dan biji timah dengan negeri jiran dan juga Siam. Kalau Perlis dia dekat negeri mana? Kalau kamu semua tengok kat peta, Perlis dekat negeri mana? Kat sini Perlis. Perlis dekat dengan mana? Takkan tak tahu, kita punya Semenanjung je.
Respon. Siapa tahu? Perlis ni dekat dengan negeri mana? Dia dekat belah-belah utara tu. Tahu tak? Tak tahu? Perlis tak tahu dekat dengan mana? Kedah. Kedah. Perlis dekat dengan Kedah. Dekat dengan Perak. Dekat dengan Penang. Sebab tu lah dia katakan Perlis memperdagangkan beras dan biji timah dengan negeri jiran dan Siam. Thailand lah. Okey, kalau Negeri Sembilan pula, Negeri Sembilan ni memperdagangkan biji timah, sirih kayu garu dan kapur barus dengan Johor dan Melaka. Sebab itulah adanya perhubungan di antara mereka. Okey. Sebagai kesimpulannya, kita dapat tengok daripada sini. Cikgu ni laju-laju je. Okey. Hubungan kerajaan Kedah, Kelantan, Negeri Sembilan dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Kita boleh tengok dia punya perhubungan diorang. Yang cikgu cakap tadi, sebab apa boleh jadinya perhubungan di antara diorang. Serumpun. Lepas tu kita sama dari segi aspek bahasa dan budaya. Sebab itulah memudahkan kita nak bercakap. Contohlah korang kalau pergi Jepun kan, korang tak tahu nak bahasa Jepun. Lepas tu susah lah sikit kita nak dapat harga murah. Kalau macam contohlah kita dekat dalam kawasan kita ni sendiri. Kita daripada Pahang pergi nak beli budu dekat Kelantan. Kita boleh cakap Melayu kan. Tapi kalau macam contoh orang luar, senang je lah orang nak menipu kan. Sebenarnya harga dia lagi murah. Tapi tiba-tiba bagi mahal. Sebabkan kita tak faham bahasa dia. Tak pun orang luar tak faham bahasa kita. Bila adanya serumpun dari segi bahasa ni memudahkan lagi lah hubungan di antara kita. Lepas tu kalau macam ni hubungan diplomatik dari segi pengiktirafan, pertahanan dan perkahwinan. Perkahwinan lah yang antara faktor yang terbesar jugalah sebab bila adanya perkahwinan di antara diraja, macam contohlah korang, kamu semua kan, akak ke, contohlah ada kakak yang dah kahwin ke, ada abang ipar kan, tu dah jadi keluarga dah. Sebab itulah memudahkan lagi hubungan. Kalau macam ni, contohlah Sultan apa tadi sekejap. Perkahwinan. Sultan Mahmud Shah dari Melaka berkahwin dengan orang Kening iaitu Puteri Kelantan. Bila dah Sultan Mahmud Shah ni berkahwin dengan Puteri Kelantan, so adanya hubungan kekeluargaan di antara Kelantan dan juga Melaka. Okey, faham tak semua? Boleh go tak dengan penerangan cikgu, boleh kan? Okey. Yang ni siapa lah? Murta Marhaban ni nama dia apa? Nama awak siapa? Murta Marhaban. Sebab dia guna tulisan apa ni cikgu pun tak faham juga. Ya. Murta Marhaban ni nama dia apa? Boleh tak? Bagi tahu. Apa Yusrina nama? Lutfir. Lutfi. Lutfi, okey. Alamak, cikgu line saya slow. Saya pinjam wifi jiran kejap. Kesiannya. Okey, tak apa. Sekejap Okey, kita ada sikit soalan. Harap kamu semua boleh jawab lah. Kalau tak boleh jawab, tengok buku teks. Sebab cikgu ambil soalan ni pun berdasarkan kepada buku teks saja. Okey, sebelum tu cikgu nak ambil nama sikit siapa yang ada dalam ni. Tak susah pun soalan dia, insyaAllah senang je. Okay, berapa orang? Cikgu ambil nama yang mana cikgu tengok boleh?
Yusrina, Syahina. Betul tak ejen nama tu? Kalau tak betul bagi tahu Alia Batrisya, Zara Adam Imran. Apa tadi nama dia? Lutfi. Tak apalah Lutfi sebab cikgu takut lain dia slow lah pula. Siapa lagi? Danish, Najla, Nur Aimin Hil Hazmi, boleh lah. Cikgu ambil je Hazmi. Sekejap. Raihana ni apa nama dia? Hazikah betul kan? Hazikah. Darwisha, Rabiatu. Ada lagi tak yang tak masuk? Cikgu tengok kat sini je nama. Ajib Ajib apa tadi nama dia? Ajib boleh lah. Okey. Lutfi nak masuk ke? Sekejap Boleh je ikut lain dah okey dah. Okey. Cikgu pula slow ni sekejap. Alamak, hilang pula. Boleh cikgu ambil balik. Lutfi tadi nama dia. Laju sikit. Irfan, Ajib, Hazika, Adam Imran. Yusrina, Zara Sofia, Syahina, Nur tadi Aimin Sumia. Sekejap Rabiatul Alia Batrisya Darwisha. Lagi ada tak? Hila Hazmi, Fahri, tu je kot. Ada lagi tak yang tak ni Danish Danish. Najla ada dah. Najla Nazira. Okey,
Ada lagi tak? Syah ni apa nama dia tadi? Atikah, betul tak? Atikah Atikah. Okay, ada lagi tak yang tak masuk? Cuba ambil kat sini je ni. Batrisha Tadi Alia Batrisha pula. Batrisha. Okay, dah 18 orang. Okay, dah tu. Okay. Okay, start Siapa yang kena ni, dia kena jawab soalan. Nak respon lah. Kalau tak boleh jawab, tak apa. Jangan risau. Cikgu tak marah pun. Ajib. Ajib yang kena. Ajib, mohon respon. Ada ke tak ni, Ajib? Kena keluar? Ya. Ada. Dengar tak suara cikgu? Dengar? Okey. Soalan dia, sebutkan asas hubungan kerajaan Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Dengar tak soalan cikgu? Ke tak jelas? Tak jelas. Sebutkan asas hubungan kerajaan Negeri Sembilan, Kelantan, Kedah dan Perlis dengan negeri-negeri Melayu yang lain. Yang tiga tu. Sebut satu pun tak apa dah. Boleh tak? Dapat tak, Ajib? Asas Kita, hubungan. cikgu dah... asas hubungan. Asas hubungan 4 buah kerajaan tadi dengan negeri-negeri Melayu lain. Cikgu dah terangkan tadi. Cikgu highlightkan lagi. Apa asas hubungan? Cikgu dah bagi jawapan tadi. Apa dia asas hubungan? Boleh tak, Ajib? Sekejap. Tadi mikrofon tak dibuka. Okey. Pengiktirafan, pertahanan, perkahwinan. Bukan. Asas hubungan. Cikgu bagi jawapan tadi. Boleh tak, Ajib? Ada kawan-kawan yang lain boleh tolong tak? Cikgu dah tolong dia ni. Keserumpunan. Lagi? Keserumpunan agama. Lagi satu? Betul-betul. Agama, geografi. Pandai pun. Yang tu lah asas hubungan, kesempurnaan, geografi dan agama yang cikgu cakap tadi. Faktor macam mana boleh terjadinya hubungan yang memudahkan terjadinya hubungan 4 buah kerajaan dan negeri-negeri Melayu yang lain tadi. Okey. Kita tengok yang seterusnya. Siapa yang kena? Syahina. Okay, Syahina, boleh tak dengar tak suara cikgu? Dengar. Okey, Syahina, soalan dia senang je. Keserumpunan adalah persamaan dalam aspek apa?
Ada dua cikgu terangkan tadi. Keserumpunan ni dia sama dari segi apa? Bahasa. Pandai. Lagi satu? Ingat tak lagi satu? Bahasa. Tak ingat? Bahasa dengan tak ingat. Okey, tak apa. Asalkan dapat satu, bahasa dengan budaya. Kita serumpun biasanya dari segi bahasa dan juga budaya. Okey, thank you Syarina. Okey, tengok seterusnya. Hazika. Ada tak Hazika? Hazika dengan suara cikgu tak? Line dia tak okey ke? Kalau tak okey cikgu dekat orang lain. Boleh tak Hazika? Boleh. Okey. Okey Hazika. Berikan satu kepentingan sungai pada zaman dahulu. Apa dia kepentingan pada zaman dahulu? Tak soalan cikgu. Berikan kepentingan sungai pada zaman dahulu. Cikgu dah terangkan tadi. Sebagai apa? Sungai ni penting waktu zaman dulu sebab apa? Sumber makanan. Apa dia? Sumber makanan. Makanan. Okey, pandai. Kepentingan sungai pada zaman dulu ada sumber makanan kepada masyarakat. Okey. Thank you Hazika. Okay, kita tengok seterusnya. Alia Batrisha. Ada tak Alia Batrisha? Okey, Alia. Sebutkan kepentingan sungai pada zaman sekarang. Apa kepentingan sungai zaman sekarang kalau kalau Alia tengok? Senang je ni, yang ni soalan game. Fikir macam sungai sekarang apa kelebihan dia? Kan dia cantik, dia boleh buat apa? Lepas tu apa yang Pelancong. Ya betul, pandai pun Alia. Sekarang sungai adalah menjadi tarikan sebagai tempat pelancongan. Okey, pandai-pandai. Seterusnya Hilhazmi, ada tak dia? Cikgu tak pernah dengar apa suara dia. Hilhazmi ada ke? Hilhazmi? Betul ke nama dia Hilhazmi? Betul tak? Betul. Cikgu betul. Hazmi ada tak? Panggil Hil ke panggil Hazmi ni? Hazmi, are you there? Ke dia tidur ni?
Apa? Tak ada. Apa dia? Tak ada, dia tak ada Okay, tak apalah, kita ambil KFV orang lain. Zara Sofia. Zara boleh tak jawab soalan cikgu? Okey. Berikan satu contoh institusi pendidikan zaman dahulu. Cikgu bagi contoh dah tadi. Apa dia contoh institusi pendidikan zaman dahulu yang boleh menyebabkan perhubungan di antara negeri-negeri Melayu kita ni? Apa dia? Institusi pendidikan zaman dulu. Cikgu bagi contoh tadi, atuk kita ke, nenek kita ke zaman dahulu. Boleh tak Zara? Belajar kat pondok. Pandai. Belajar kat pondok. Pondok adalah satu contoh institusi pendidikan zaman dahulu. Okey, terima kasih Zara. Nampaklah kamu semua dengar apa yang cikgu ajarkan tadi dan apa yang cikgu bagikan contoh tadi. Soalan dia pun tak susah pun. Okey. Terima kasih Zara. Kita ambil seterusnya Lagi 1, 2, 3 je. 3 soalan je lagi. Okey. Kita tengok siapa yang kena lagi 3 orang. Rabiatul. Rabiatul dah kena belum? Belum kan? Rabiatul. Rabiatul ada tak dalam kelas ni? Ke tak ada? Ada. Okey Rabiatul. Rabiatul dengar soalan cikgu Sebutkan satu cara jalinan hubungan diplomatik. Apa dia hubungan diplomatik? Ada 3 tadi cikgu terangkan. Pertahanan. Okey. Terima kasih sebab cikgu pun minta satu je. Betul. Sebabkan cikgu minta sebutkan satu cara jalinan hubungan diplomatik. Jawapan dia adalah pertahanan. Rabiatul bagi jawapan pertahanan. Okey, terima kasih Rabiatul. Senang je soalan dia. Okey. Soalan kedua last. Atikah. Ada tak Atikah dalam kelas ni? Atikah. Tak ada cikgu. Tak ada Dia keluar ke? Mungkin kot. Okey, tak apa. Kita kat AV pada orang lain. Khalif Irfan. Khalif Irfan, awak ada tak dalam kelas ni? Mana Khalif Irfan? Cikgu nampak tadi macam dia nak buka dah tadi. Nak buka mic dia tadi. Ke mic dia rosak?
Ada tak kawan-kawan dia yang tahu ke, tiba-tiba dia hantar dekat dalam Telegram ke? Cikgu tak dapat tengok juga ni. Khalif Ifai. Tertidur ke cikgu? Okey. Tertidur, muka penat tengah-tengah hari ni. Okey. Mak Pada orang lain rosak lah. cikgu. Lepas ni. Oh, mic rosak. Okey, mic rosak tak apa. Adam Imran. Ada tak Adam Imran? Cikgu tengok tadi dia macam ada. Tiba-tiba hilang. Alamak. Tak ada dah Adam Imran. Okey, tak apalah. Dah 3 orang tadi. Tak ada. Yusrina. Yusrina dah kena ke? Ada. Tadi Syaina kan? Dekat TV. Tad- Ya. Tadi Syaina ke Yusrina? Yusrina. Bentar. Tadi Syaina kan? Bukan Syaina. Okey. Soalan dia, di manakah terletaknya Masjid Kampung Laut? Cikgu terangkan tadi. Manakah terletaknya Masjid Kampung Laut? Dekat bawah poin agama. Kat mana terletaknya Masjid Kampung Laut? Kelantan. Okey, Kelantan. Betul lah tu. Masjid Kampung Laut terletak dekat Kelantan. Dialah yang menjadi antara faktor usaha penyebaran Islam dalam kalangan masyarakat tempatan dan juga pedagang luar. Dia bawa dekat bawah poin agama tadi. Okey. Last kali. Batrisha. Tadi Alia Batrisha kan? Ini Batrisha. Ada tak Batrisha? Ni ada ni. Batrisha, awak ada ke? Ada. Okey Batrisha. Sebutkan satu contoh aspek pertahanan dalam hubungan diplomatik. Apa dia contoh? Pertahanan dalam hubungan diplomatik. Cikgu dah terangkan tadi. Apa contoh pertahanan? Take your time untuk fikir. Lepas tu bagi cikgu jawapan Boleh tak Batrisha? Dapat jawab tak? Contoh aspek pertahanan dalam hubungan diplomatik. Apa dia contoh? Ada kawan-kawan yang nak tolong tak? Kedaulatan sesebuah kerajaan. Ketenteraan. Apa dia? Kedaulatan dalam kerajaan? Bukan tu. Tak apa. Siapa ni? Lutfi dia dah tolong Batrisha dah tadi. Jawapan dia adalah ketenteraan. Betul lah tu. Jawapan dia adalah ketenteraan. Apa aspek pertahanan dalam hubungan diplomatik? Ketenteraan. Kalau tak ada ketenteraan,
kita susahlah untuk mempertahankan sesebuah negara. Bila sesebuah negara dapat dipertahankan ataupun ketenteraan dia okey, mantap, memudahkan lagi sesebuah kerajaan tu untuk berdaulat. Macam apa yang Batrisya cakap tadi kan. Berdaulat. Berdaulat tu first kali kita kena memantapkan lagi ketenteraan kita lah. Barulah memudahkan sesebuah kerajaan tu untuk berdaulat. Okey. Itu saja untuk hari ini. Okay, ada apa-apa nak tanya tak? Tak ada. Tak ada. Okay. Okay. Okay, tak apa. Terima kasih untuk kelas hari ini dan cikgu harapkan korang dapat selesaikanlah apa yang latihan cikgu bagi. Lepas tu bagi respon dalam kelas. Hari ni nampak okey, nampak aktif juga korang. Tapi kalau boleh selepas ni atau minggu depan tu lagi aktif. Okey, cikgu rasa itu saja. Terima kasih untuk kelas hari ni. Assalamualaikum semua. Bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Sama-sama.